call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So, Madam nak buat kalau boleh nak buat 2 soalan. Kalau boleh tak nak mengganggu pelajar, ada amali besok. Tapi kita buat sekejap saja waktu santai-santai ni. Madam mula soalan mudah dahulu, nombor 7. Okey, nombor 7 ni kita panggil soalan mudah lah. Walaupun awak tengok macam bila baca kita tak faham apa tu, itu biasa. Okey, so yang pertama bila dia kata fungsi kecerunan bagi satu lengkung ialah 2x tolak 2. Kecerunan adalah dy dx. Dia kata sama dengan 2x tolak 2 dan melalui titik. Okay, dia bagi titik. Bila dia bagi titik, sebenarnya dia nak bagi tahu nilai x negatif 2 dan nilai y dia nak bagi sama dengan negatif 7. Itu kepentingan koordinat yang dia bagi ni. Okey, kemudian soalan A suruh kita cari persamaan bagi lengkung. Jadi kita tahu dah bila lengkung ni dia tak bolehlah X kuasa 1, dia mesti X kuasa 2 dan seterusnya. Okey, bagaimana kita nak ubah daripada dy dx menjadi tidak ada dy dx? Yang ini Madam ajar pelajar Madam tadilah. Okey, yang pertama Madam pisahkan di antara dy dengan dx. So dy duduk belah kiri. Kemudian Madam pisahkan dx duduk belah kanan. Kaedah separated method kita panggil. Kalau belajar di peringkat master ataupun PhD, benda ni kita belajarlah. Walaupun bila dekat sekolah cikgu kita kata tak boleh pisahkan dy dx ni, tak boleh pisah. Tapi apa yang Madam belajar sebenarnya kita boleh pisahkan mereka. Okey, kemudian nilai di dalam ni ialah 2x tolak dengan 2. Ada satu cara macam mana kita nak mematikan nilai D tersebut, iaitu dengan membuat proses integration. Kalau Madam buat belah kiri, automatik kena buat belah kanan. Jadi bila Madam integrate 1 respect to dy, sebenarnya Madam dapat y sama dengan, okey, bila kita differentiate sekarang ni yang berwarna kuning sekarang ni, okey, awak akan dapat 2x kuasa 2 per 2 kerana kita buat proses pengamiran. Sekarang Madam nak buat proses differentiation proses integration untuk negatif 2. Madam akan dapat negatif 2x dan kalau pengamiran mesti berakhir dengan tambah c. Okey, Madam dapati nilai warna purple ni boleh dimatikan. Jadi kita akan dapat y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tapi masih ada sebutan c. Jadi pada masa itulah bergunanya nilai x negatif 2 dan nilai y negatif 7. Okey, bergunanya nilai itu. So sekarang ni Madam akan ganti y dengan negatif 7 sama dengan nilai x kuasa 2 tolak dengan 2x tambah dengan c. Dan nilai x kita ialah negatif 2. Okey, jadi kalau kita nak dapat jawapan, kita akan dapat negatif 7 sama dengan 4 tambah 4 tambah dengan c. Jadi c kita bersamaan dengan negatif 7, negatif 8. Jadi C sama dengan negatif 15.
Jadi tadi sebutan C masih ada. So selepas Madam cari, dapatlah persamaan lengkung kita ialah Y sama dengan X kuasa 2. Masa kuasa 2 ni kita dah happy dah. Dah menunjukkan dia tu lengkung. Tolak dengan 2X tolak dengan 15. Okey, ni jawapan untuk soalan A, cari persamaan lengkung itu. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Faham. Faham Okey, kemudian sekali lagi, Madam akan ajar proses penyempurnaan kuasa 2. Sekali lagi. Okey, kerana dalam soalan B, dia cakap, lengkung itu digerakkan 1 unit ke kiri. Kalau titik itu berada di sini, dia anjak ke kiri. Lepas tu dia suruh cari persamaan baharu lengkung itu. Jadi dalam proses nak buat yang itu, Madam mesti tulis dalam bentuk completing the square. Jadi kat sini macam semalam kita akan buat Y sama dengan, kemudian Madam buat kurungan, Madam salin dulu X, kemudian Madam salin nilai tolak tu. Kemudian kita tengok kat sini nombor 2. Separuh dari nombor 2 adalah nombor 1, barulah kuasa 2, tolak dengan nilai tadi kuasa 2 dan barulah tolak dengan 15. Nilai yang tadi kita kuasa 2 itu adalah nilai yang ini, yang kuning. Jadi Madam masukkan nilai negatif 1 dalam ni. Proses yang sedang Madam buat, kita namakan dia completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Akhirnya soalan kita berjaya kita tulis dalam bentuk yang ada kuasa 2 lengkap. Lengkap. Tolak 1, tolak 15, sikit lagi sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tolak dengan 16. Inilah bentuk yang paling lengkap. Okey, daripada nilai di dalam ni, sebab Madam nak shift dia, sebenarnya nilai di dalam tu ialah X sama dengan 1. Jadi seperti yang Madam kata tadi, kalau nilai di sini 1, dia berganjak ke kiri, akhirnya persamaan baharu kita ialah Y sama dengan X tolak 0 kuasa 2 tolak 16. Sebab dia shift ke kiri. Tetapi jarang orang tulis X tolak 0. Jadi kita boleh ringkaskan sama dengan X kuasa 2 tolak 16. Ini adalah persamaan baharu bagi lengkung. Madam buka kepada persoalan, silakan. Nak tanya di mana? Madam sedang menjawab soalan B sekarang dengan menggunakan pendekatan memudah cara. Okay, Madam guna memudah cara supaya pelajar tidak anti kepada soalan ini. Pelajar tak rasa macam tengok soalan dia tak nak jawab. So Madam cuba guna pendekatan yang lebih mesra pelajar lah sebenarnya. Faham. Faham Okey, selesai di situ. Sekejap saya lupa nak buka bahagian mesej kot ni. Sekejap saya tengok mesej. Ada mesej masuk. Madam punya sekarang ni, selepas Madam buat penyempurnaan kuasa 2, persamaan daripada penyempurnaan kuasa 2 itu, Madam dapat dalam bentuk hantu dia negatif 1, Kak Limah dia negatif 16. Jadi kita belajar ada satu sebutan iaitu persamaan simetri, garisan simetri. Jadi bila Madam keluarkan, Madam dapati X sama dengan 1 adalah garisan simetri.
Kalau ditakdirkan jawapan Madam di sini ialah X tolak 2 kuasa 2 tolak 16, persamaan simetri Madam ialah X sama dengan 2. Dan kalau titik di sini 2, dia shift ke kiri, dia akan jadi nombor 1. Okay, bergantung kepada hasil penyempurnaan kuasa 2. Kebetulan Madam dapat 1, jadi bila shift ke kiri, nilai 1 akan menjadi kosong. Kalau soalan kita seperti yang dalam bulatan, kalau dia shift ke kiri, nilai persamaan lengkung yang baru akan menjadi Y sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tolak 16. Negatif 16 tu tidak ubah sebab dia cakap shift ke kiri. Dia bukan kata atas atau bawah. Kalau atas dengan bawah, nilai kat 5 yang akan berubah. Kiri kanan, nilai hantu yang akan berubah. Okay, is it clear yang bertanya? Boleh sebab kita memang kena tulis completing the square ni, cikgu kita suruh tulis dalam bentuk yang pertama mesti ada nilai A, kemudian ada nilai X tolak dengan H kuasa 2 dan ada tambah K. Sebab itu tadi Madam sebut tentang hantu sebab Madam nak suruh awak ingat H. Lepas tu Madam sebut kat 5 sebab nak suruh ingat K. So untuk pelajar Madam, kita memang gunakan inovasi hantu kat 5 dalam menentukan bentuk graf. Itu inovasi khas pelajar matrikulasi Kelantan. Sebab benda ni kan banyak, bila banyak dia bertukar. Bila bertukar, Madam terpaksa buat analogi yang mudah kita ingat. Okay, sebab pelajar akaun dia banyak benda nak hafal. Perakaunan, pengusaha perniagaan dan juga ekonomi. Semua hafal. Kalau matematik, Madam buat benda tu susah, dia jadi tak minat. So, di Kelantan, pelajar ramai yang skor A untuk matematik berbanding subjek lain lah. Dia terbalik. Biasanya orang dengar pelajar perakaunan tak suka mat. Tapi di matrikulasi Kelantan, kebanyakan mereka adalah A. Okay, kebanyakan mereka adalah A. Yang selebihnya A minus dan B plus saja. Tidak ada B ke bawah, tak ada. Itu specialnya bila masuk matrikulasi. Okey. Boleh proceed nilai yang baru yang warna biru bawah ni. Okey. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 16. Sebab Madam nak sambung yang seterusnya. Okey. Madam sambung yang seterusnya guna guna highlighter warna pink. Dia suruh Madam jana isi padu dalam sebutan pi. Soalan ni memang cara tanya dia sama je tiap tahun. Dan dia bergilir-gilis. Tahun lepas dia tanya pada paksi Y. Ada satu tahun tu dia tanya pada paksi X. Dia tukar Y. Jadi tahun awak ni mungkin dia keluar paksi X. Lebih mudah lah. Kalau paksi X lebih mudah. Okey. Tapi kalau dia buat Y pun tak susah. Madam tunjuk senang saja. Okey, katakan bila kita nak buat isi padu, kita ambil dulu rumus dekat muka surat depan. Iaitu kita kena ada pi, kemudian kita integrate. Soalan yang suruh, bukan Madam nak, soalan suruh di sini adalah dy. Soalan suruh. Apabila di situ dy, automatik nilai dalam ni mesti X kuasa 2. Yang ini memang rumus tulis. Ada dua-dua formula. Okay, ada dua-dua formula. Kemudian, Madam nak kena modify lah pula nilai ni. Okay, kita kena modify. Apabila nilai X sama dengan 0, okay, maksudnya nilai yang Madam tindih ni 0. Jadi sebenarnya Madam akan dapat nilai Y sama dengan negatif 16.
Manakala apabila nilai Y pula sama dengan kosong, Meda akan dapati kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 16. X kuasa 2 sama dengan 16. X sama dengan 4, betul? Tambah tolak 4, betul? Ke saya salah? Betul ke salah ni? Okey, so saya buat yang ni dululah. Bila X kosong, Y adalah negatif 16. Sebab saya nak menunjukkan bahawa graf kita itu kalau kita buat, okey silap. Sebab dia bawah. Okey, ni paksi Y, ni paksi X, ini paksi Y. Okey, graf baru kita, kalau kita tengok dia punya hantu kat limah dulu bila madam buat dalam bentuk ni hantu ni, madam akan dapat titik dia kosong. Lepas tu nilai kat limah dia ni adalah negatif 16. Jadi madam pun plot kosong negatif 16. So titik madam kat sini. Sini adalah nombor negatif 16. Graf kita sebab di sini nombor 1, graf kita akan tersenyum. Yang madam kira tadi kat sini ni madam dapat 4 dan kalau graf kita di sana madam dapat nilai di sini ni negatif 4. Yang madam tanya betul salah tadi sebenarnya titik yang ini tetapi dia tidak memberikan kesan sebab soalan suruh respect to paksi Y. Jadi janaan yang madam nak buat sekarang, madam lorek ni, okay, memang bentuk tiap-tiap tahun memang kopiah. Memang kopiah ni. Memang bentuk tudung saji ni. So nilai kat sini kosong, nilai kat bawah tu negatif 16. So sini negatif 16, sini kosong. Itu kepentingan hantu kat limah tu. Graf boleh lukis cepat. Kemudian sekarang ni masalah kita dia nak X kuasa 2. Jadi Mama Z pula. Okey, jadi madam nak kena ubahlah ni. X kuasa 2 bersamaan dengan Y tambah 16. So madam ubah Y. Jadi sama dengan pi negatif 16 kosong. Yang ini dah jadi Y tambah 16 dy. Okey, madam buka kepada soalan dahulu sebelum madam mulakan proses pengamiran. Kat mana rasa tak okey? Faham. Boleh faham Okey, ready? Madam nak integrate. Okey, kita nak integrate sekarang. Pi jangan ubah sebab dia memang nak dalam sebutan pi. Y kuasa 2 per 2 tambah 16 Y kuasa 1 per 1. Jadi madam tak buatlah 1 tu. So sini negatif 16, sini kosong. Walaupun nombor kosong, kita tetap dia berada di atas. Kita kena ganti dia dulu. So awak akan dapat sama dengan pi di luar. Okay, di dalam akan ada 2 proses. Mula-mula ganti dengan kosong. Yang kedua ganti dengan negatif 16. Madam nak ganti dulu dengan kosong. Kosong kuasa 2 per 2 tambah 16 darab kosong. Lega sebab kosong. Okey, sekarang nak ganti dengan negatif 16. Negatif 16 perlu dikurungkan kuasa 2 per dengan 2 tambah 16 darab negatif 16. Kalau kita takut kita buat kesalahan algebra, so madam cadang terus tekan kalkulator. So kat depan ni kosong tolak dengan kurungan yang di belakang. Okay, madam nak kira kurungan yang di belakang guna kalkulator. Tanda negatif madam salin Negatif madam salin. Okay, ready? Kita nak ganti
pecahan kurungan. Kena wajib buat kurungan. Okey, kuasa 2 per dengan 2 tambah dengan 16 darab negatif 16. Sama dengan. So, Medan dapat negatif 128. Okey, so bila kita selesaikan, Medan akan dapat kosong tolak tolak. Okey, kosong tolak tolak. Akhirnya awak dapat 128 pi. Selesai soalan nombor 7. Tapi Medan buka dulu kepada soalan untuk cari isi padu. Silakan. Faham. Faham So, kita kena get ready lah. Kalau soalan yang melibatkan volume ni, sebenarnya dia berasal daripada DYDX dan awak kena mula terima hakikat kita boleh separatekan di antara DY dengan DX. Tak apalah kalau cikgu awak kata tak boleh, awak kena percaya dekat Medan yang ini, sebab yang ini Medan memang belajar sehingga peringkat master. Siap. Medan dapat subjek ni, Medan dapat A. Medan seorang je dapat A subjek ni. Yang ni kena percaya dekat Medan. Okey, kemudian nombor 6, Medan tak mampu nak ajar, sorry. Kalau pelajar, saya tahu pelajar boleh, saya yang tak berapa boleh dengan simbol-simbol cacing, anak panah tu, saya tak berapa boleh terima sangat. Okey, so Medan sambung sikit lagi. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Dia suruh buktikan, jadi Medan bebas nak bukti kanan sama dengan kiri ataupun kiri sama dengan kanan. Medan memilih nak mula dari kiri. Tak apalah kalau orang kata dalam Islam mula kanan lebih elok. Tak apalah, ini matematik, tak ada kena-mengena sangat lah kan. So Medan nak mula yang kuning. Yang pertama, bila kita kata chord itu sebenarnya adalah dua, kalau tangent, kalau tangent bersamaan dengan sin per dengan cos. Kalau chord dia terbalik, dia akan jadi cos di atas dan sin di bawah. Dia terbalik. Kemudian dia ada tanda kuasa 2. Kita follow je kuasa 2A, kuasa 2A. Medan dah tukar sebutan chord kuasa 2A menjadi sebutan baru. Okey, menjadi sebutan baru. Dan Medan terkejut, tiba-tiba dia suruh darab dengan sin kuasa 2A. Okey, dengan tak semena-mena meninggallah sin kuasa 2A ni. Baru buat dah meninggal. Lepas tu Medan permudahkan, Medan dapat 2 cos kuasa 2A. Masa dapat yang ini kita dah buntu, kita dapat dah mudah tapi tak sama dengan belah kanan, tak sama. Okey, maka awak buka rumus. Okey, awak buka rumus kerana dalam rumus tu dia senaraikan banyak benda. Awak cari yang ada tentang, sekejap saya salin kat awak. Ni. Rumus dia. Dalam senarai rumus, dia ada tulis cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Ada senarai rumus tu, ada benda ni. Kemudian, kalau pelajar perhatikan, kita sedang ada masalah dengan yang biru. Okey? Kebetulan dalam rumus di depan tu, kita ada sebutan yang biru. Cuma kita ada benda asing, iaitu negatif 1. Jadi kita hantar negatif 1 ke kiri. Dia akan menjadi cos 2A tambah 1 sama dengan 2 cos kuasa 2A. Jadi tempat yang biru yang kita terberhenti tadi, kita gantikan dengan
Okey, kita gantikan dengan media ubah yang ini depan, yang ini belakang. Menjadi 1 tambah cos 2A. Akhirnya, yang medan kira ni dah jadi seperti belah kanan. 1 tambah cos 2A. Jalan kerjanya cuma 3 baris. Saya tahu bila soalan pembuktian ni pelajar tak berapa nak. Tapi percayalah tajuk ini sangat mudah. Kita bergantung kepada rumus di muka surat depan sahaja. Boleh, Wak? Okey? Boleh. Boleh. Dia mudah je. Cuma pelajar takut dan bila dia dengar trigono, then student say no. Itu. Kalau pelajar saya, dia say no, tapi saya tak ajarlah dia sebab saya ajar pelajar perakaunan sahaja. Okey, seterusnya, soalan kata seterusnya, dia suruh selesaikan persamaan itu dan persamaan itu sama dengan setengah. Jadi sebenarnya yang madam padam sekejap, sebenarnya 2 cos kuasa 2A sin kuasa 2A telah pun kita ringkaskan menjadi warna biru. Okey, kita dah ringkaskan menjadi warna biru yang ini. Jadi madam sambung 1 tambah cos 2A soalan kata sama dengan 1/2. Dan madam kena buat sebanyak 2 pusingan. Pusingan madam sampai 360 darjah. Dan oleh kerana yang ini double angle, madam kena pusing, kena tawaf 2 pusingan. Okay? Okay, so seterusnya, cos 2A sama dengan setengah tolak 1 negatif setengah. Okay, madam ambil yang warna biru ni, madam tolak dengan 1 yang sebelah kiri. Jadi negatif setengah. Okay, sampai situ boleh ke tak? Negatif setengah tu dulu. Boleh? Okay. So pelajar kata okay. Dan sekarang saya mula nak melukis kuadran. Okay, saya pinjam titik kat tengah ni. Saya nak lukis 4 kuadran. Kuadran 1 semua. Kuadran yang kedua sains. Kuadran ketiga semua all pelajar guna bahasa Inggeris. Add sugar. Kuadran ketiga to coffee. Pelajar ajar. Add sugar to coffee. Oleh kerana dia ceritakan tentang cos. Cos pula negatif. Jadi cos yang kalau berada di kuadran pertama, dia positif. Kita nak cari yang negatif. Okey, kuadran yang kedua, cos positif ke negatif? Negatif. Negatif. So kita pun boleh buat satu sudut dekat dia. Jadi bacaan kita yang pertama adalah alfa. Okey, bagaimana pula kuadran yang ketiga? Positif ke negatif? Negatif. Negatif juga. So madam buat satu lagi sudut untuk dia. Madam akan baca, bacaan mesti kosong darjah. Macam kita pusing Kaabah kan? Satu pusingan tu kita kena mula daripada situ. So madam buat sudut yang kedua. Madam letak kat sini sebagai beta. Tu baru satu pusingan. Tu baru satu pusingan. So madam tulis kat sini. Okay. So sebelum tu madam cari dulu sudut dia. Sudut 2 alfa sama dengan cos kuasa negatif 1 dan madam masukkan nilai setengah. Negatif tu madam tak masuk lah.
Sebab kita nak cerita pasal kuadran. Okey, so Madam tekan shift cos dan Madam masukkan setengah. Madam nak cari sudut dia. Sudut dia adalah 60 darjah. Di mana kedudukan 60 darjah? Kedudukan 60 darjah sebenarnya pada sudut 90 darjah. Sini 60, sini pun 60. Jadi kita nak baca dulu nilai 2A bersamaan dengan, kita tengok sudut warna pink dulu. Agak-agak berapa sudut pink? 1 garis lurus 180 darjah. Sudut pink berada di sini saja. Sekejap saya buat warna biru kat awak. Ni sudut sini je. Berapa sudut situ? 120. 120. Koma. Madam nak baca yang hijau pula. Yang hijau sampai sini 180. Tambah sikit lagi 60. 180 sebab separuh bulatan. Ada lebih lagi 60. Tambah 60. 240. Tu baru satu pusingan. Madam bagi tahu dah kita kena pusing 2 kali tawaf. Maksudnya kalau tadi kita ada 120, kan 120, kita kena tambah dengan pusingan yang dah lengkap 360. So awak dapat 480. Kalau awak ada 240, tambah dengan sudut yang dah lengkap satu pusingan, 600. Okey, Madam tanya dulu yang ini. Yang mana rasa tak okey? Sebab zaman Madam dulu, yang ini Madam tak okey. So sebab itu bila mengajar, Madam memang study betul-betul untuk yang ini supaya saya tidak mengkonfuskan pelajar. Boleh? Boleh. Okey, tapi soalan tanya A. Jadi A sama dengan separuh dari 120 adalah 60 darjah. Separuh 240, 120 darjah. Separuh dari 480 adalah 240 darjah. Separuh daripada 600 adalah 300 darjah. Maka selesailah soalan kita, baru nombor 2A2. Yang B belum buat, sikit lagi. Okey, Madam buka dulu soalan untuk nombor 5A2. Kalau ada keraguan ataupun lain daripada cikgu awak ajar, awak confuse, saya betul ke cikgu betul, boleh tanya. Pernah dengar tak yang negatif tu khas untuk kuadran, jangan masuk dalam pengiraan sudut asas. Nak guna formula. Formula ke table? Ada dua tu, formula ke table. Yang tu, formula tu. Faham maksud tu? Saya faham. Nanti awak akan dapat macam kita buktikan tadi kot, kan? Awak akan dapat 2 cos. Lagi parah pula. Mungkin boleh try, cuma Madam, masa Madam buat tu, Madam tak terfikir untuk guna formula. Okay? Maksud kawan kita, dia nak guna sudut double angle. Sudut ganda. Dan sudut ganda ni, dia ada rumus dia kat depan. Dia akan jadi macam rumus cos A tambah B sama dengan dia ada rumus dia, cuma bezanya B dia adalah A juga. Mungkin boleh lah. Okay, mungkin boleh, tapi saya tidak cubanya tadi. Okay, nanti ada masa saya cuba. Okay, thank you untuk cadangan.
Okay, madam buat soalan last. Kita nak lakarkan graf. Okay, kita nak lakarkan graf. Graf kita, hati-hati, dia ada tanda absolute. Y sama dengan 1 tambah ada tanda absolute, ada tanda mutlak, dan di dalam mutlak tu ada 3 cos 3/2A. Cos, kemudian sudut yang madam nak ganti dari 0 darjah sehingga 360 darjah. Jadi madam nak guna sudut tadilah, sudut 60. Okay, madam akan guna sudut-sudut ni. Okay, madam akan buat jadual. Okay, jadual. So, nilai A kita, madam mula dengan 60 darjah, 120 darjah, 240 darjah, 300 darjah. Mungkin madam pergi sikit lagi 360 darjah. Okey, kita nak tengok. Kenapa sampai 360 tu? Sebab soalan suruh sampai 2 pi. Okey, sampai 2 pi. Dan madam nak tengok nilai Y dia apa. Okey, madam share di sini satu ilmu penting. Kita masukkan dalam kalkulator 1 tambah. Okey, 1 tambah. Kemudian tekan button shift. Tekan button buka kurungan. Sebab ada warna kuning dekat buka kurungan tu ada ABS, maksudnya absolute. Dan kita masukkan 3 cos. 3 A tak ada, madam guna X lah. 3X per 2. Dan madam tutup kurungan. Okey, clear ke cara madam masukkan nilai dalam kalkulator? Boleh Okey, madam nak tekan button calculate, C-A-L-C. So 2500 tu nilai madam tekan tadi, pelajar madam punya. So nilai awak saya nak tekan mula-mula 60. Lepas tu tekan sama dengan, lepas dia jadi hitam tekan sama dengan lagi sekali. Okey, bacaan kita ialah 1. Okey, kita tekan button calculate lagi sekali. 60 ni nilai tadi, kita masukkan 120, tekan sama dengan, dia dah jadi hitam, sama dengan. Jawapannya adalah 4. Kita ulang lagi, calculate, madam masukkan 240, sama dengan 60. Saya tertinggal, gandaan 60. Saya tertinggal apa ya agak-agak ya? 120 lepas 120? Saya tak perasan ni. 6 darab 3, 180. 6 darab 4, 240. 6 darab 5, 300. 6 darab 6, 360. Sorry, tertinggal 1. Sebab itu dia tak jadi selang-seli. Tekan tadi, madam dapat 4. Tu madam tahu madam salah. Dia sepatutnya lepas 1, 4. Lepas 4, 1. Lepas tu 4. Lepas tu 1. Dia mesti macam tu. Bila dapat 4, madam dapat retake. Madam salah. Okey, sini 4 Okey. Calculate, madam masukkan nilai tertinggal 180 sama dengan. Dapat 1. Kemudian madam tekan calculate, masuk 300 sama dengan dapat 1 semula. Calculate, masukkan 360 sama dengan dapat 4. Dia tajuk ni sinusoidal ke, cos ke, tangent. Graf dia memang macam graf kita dekat ICU. Naik turun. Okey, cuma bezanya sebab ada tanda absolute. Okey, madam buat dulu graf. Madam buat sudut dia dulu. Okey, sudut dia dulu. So nilai yang ada mula-mula 1. So madam buat 1 dahulu. Not very sure cikgu awak guna garisan putus-putus ataupun garisan straight, tapi madam buat Ni untuk 1, tinggi sedikit, madam buat untuk 4.
Okey, dah siap. Okey, kita labelkan. Sini tadi 1, sini kosong, sini 4. Okey, semasa 60 darjah, nilai kita ialah 1. Semasa 120, nilai kita 4. 180, nilai kita 1. 240, nilai kita 4. 300, oh tak ada dakwat. 300, nilai kita 1. Dan last kali 360, nilai pi kita, nilai A kita ni. Okey, nilainya menjadi 4. Kalau ikutkan law-nya, law kepada soalan ini sepatutnya graf kita adalah begitu sepatutnya. Yep. Macam mana nak naik lepas turun? Sekejap saya padam dulu. Okey. So nilai kita yang pertama, yang ini okey. Yang ini okey, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik macam tu. Kemudian yang ini dia macam naik semula ke sini. Okey. Sebenarnya yang asalnya graf ni ke bawah. Tapi sebab ada tanda absolute, dia pantulkan yang bawah ni naik ke atas. Ini sepatutnya ke bawah tapi dia naik ke atas. So tak adalah graf kat bawah ni, yang ada cuma yang di atas. Cuma kita kena lukis cantik sedikit. Saya mungkin lukis tidak berapa cantik tu. Okey, saya cuba sekali lagi. Okey, bacaannya sebenarnya grafnya macam tu. Okey, dia lengkung ke atas macam tu. Lengkung ke atas macam tu. Naik macam tu. Ini dia graf kita yang sebenar. Kalau pelajar nak tahu kenapa Madam confident dia mula dengan 4, pelajar boleh ambil kalkulator, tekan calculate, masukkan kosong sama dengan. Dapat 4. Itu antara nilai yang Madam tertinggal dekat graf, dekat table tadi. Kosong, Madam tak uji. Tapi kita ada kalkulator, kita tekan je, masuk nombor kosong, dapatlah titik kita ketinggiannya pada amplitude 4. Amplitude paling kecil 1, amplitude paling besar 4. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Mana rasa tak boleh? Bolehkah? Susah ke tajuk ni? Harap-harap dapat idea lah sekurang-kurangnya boleh buktikan ke sebab markahnya ada 9. Kita kena cuba juga sikit. Jangan tinggal kosong sebab 2 jam setengah tu lama. Mungkin boleh pergi tandas 3 kali tu, 2 jam setengah. Okay? Okay. So kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, kita akan berhenti awal. Saya bagi laluan untuk awak baca untuk amali fizik besok. Okay? Good luck untuk esok. Okay. Kalau ada soalan, Madam sudi menjawab. Kalau tak ada,